Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dapat kita bertemu lagi pada hari ini. Setiap hari Isnin, sesi petang kamu akan bersama Ustaz bagi anak-anak tahun 5, iaitu dalam mata pelajaran asas tilawah Al-Quran. InsyaAllah kita akan belajar sebentar lagi. Sebelum itu sama-sama kita menadah tangan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan kefahaman Al-Quran. Okey, iaitu pada unit yang ketiga surah Al-Qadr. Iaitu sambungan pada minggu lepas, pelajaran minggu lepas. Masih lagi kefahaman Al-Quran surah Al-Qadr. Okey, pada minggu lepas Ustaz dah ada terangkan berkenaan dengan isi-isi penting daripada surah Al-Qadr, kan? Terjemahan ayat dan isi-isi penting. Dan pada minggu lepas juga Ustaz pun dah bagi sedikit latihan untuk kamu, lebih mengingat untuk kamu menulis latihan serba sedikit. Okey, insya-Allah Ustaz akan terangkan sambung lagi kita berkenaan dengan pada muka surat 170. Okey, yang ada buku teks boleh ambil buku teks asas tilawah Al-Quran, buka pada muka surat 170. Okey, iaitu Ustaz akan terangkan berkenaan dengan okey, sebelum itu kamu tengok dahulu kita belajar apa. Okey, ini yang pertama kita dah belajar, iaitu terjemahan ayat. Ustaz dah baca. Isi-isi penting Ustaz pun dah terangkan. Ustaz harap kamu fahamlah. Okey, isi penting. Okey, seterusnya, okey, ini adalah tajuk untuk hari ini, iaitu kelebihan dan keistimewaan malam Lailatul Qadr. Okey, kita teruskan boleh? Okey, Ustaz akan bacakan isi-isi kelebihan dan keistimewaan malam Lailatul Qadr. Dan kamu fokus, Ustaz harapkan kamu fokuslah. Okey, insya-Allah Ustaz akan terangkan satu persatu. Okey, Ustaz akan mula baca, iaitu berkenaan dengan kelebihan dan keistimewaan malam Lailatul Qadr. Okey, seperti yang kita tahu sebelum ini, Ustaz pun dah ada terangkan pada minggu lepas, malam Lailatul Qadr ini banyak kelebihan dia. Banyak keistimewaan dia. Salah satunya adalah Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr, kan? Okey, kita baca dulu yang pertama. Okey, pahala amal ibadah pada malam Lailatul Qadr digandakan. Okey, maksudnya ketika malam Lailatul Qadr, datangnya malam Lailatul Qadr, Allah menurunkan malam Lailatul Qadr. Okey, kita melakukan ibadah pada malam itu, insya-Allah Allah akan gandakan pahala amal ibadah kita. Apa-apa ibadah yang kita buat pada malam tersebut, Allah akan gandakan. Gandakan tu maksudnya memperbanyakkan. Daripada satu pahala dapat, Allah akan banyakkan. Tak tahulah berapa, tapi lagi banyaklah, kan? Okey, itu maksudnya amal ibadah apa? Amal ibadah apa yang kita kena buat pada malam dekat. Tak kira lah ibadah apa sekalipun, ibadah sunat ke, kita nak berzikir ke, apa semua, kita nak mengaji, nak solat, solat sunat dan sebagainya. Okey, seterusnya yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran bermula pada malam Lailatul Qadr. Okey, seperti yang minggu lepas Ustaz dah terangkan, dan Ustaz pun kamu semua pun dah faham. Okey, pada malam Lailatul Qadr Allah turunkan Al-Quran. Berapa tahun? Ingat tak minggu lepas berapa tahun Allah turunkan Al-Quran secara beransur-ansur, iaitu 23 tahun, kan? 23 tahun tu di mana? Allah menurunkan secara beransur-ansur. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, kan?
Itu maksudnya pada malam Lailatul Qadr Allah telah menurunkan Al-Quran. Itulah kelebihannya malam Lailatul Qadr. Okey. Sebab tu ada kita punya nuzul Al-Quran. Kan ada cuti nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran hanya pada malam, hanya pada di bulan Ramadan saja. Nuzul bermaksud penurunan. Nuzul Al-Quran, kan? Okey. Yang ketiga, apa kelebihan malam Lailatul Qadr ini? Iaitu malam yang penuh keberkatan sehingga terbit fajar. Okey, terbit fajar. Ustaz lupa nak tukar huruf fa. Okey, ini terbit fajar. Okey, malam yang penuh keberkatan sehingga terbit fajar. Okey, malam Lailatul Qadr ini Allah memberi keberkatan. Allah memberkati pada malam tersebut orang yang menunaikan ibadah ketika malam tersebut sehinggalah terbit fajar. Fajar tu maksudnya sehinggalah waktu habis subuh. Allah memberkati bagi orang yang menghidupkan malam tersebut sehinggalah habis waktu subuh. Okey. Yang keempat, beramal pada malam Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang beramal, orang yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Kan, Ustaz pun ada terang minggu lepas kan. 1000 bulan banyak mana? 1 tahun 24 bulan. Baru 24 bulan 1 tahun. 2 bulan 1 tahun 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. Baru 24. Baru 2 tahun 24. Nak sampai 1000 bulan berapa tahun agaknya? Okay, 1 malam bersamaan dengan 1000 bulan. Kalau kita 1000 bulan berapa tahun? Ustaz pun tak terkira lagi. Kalkulator pun Ustaz tak tekan lagi, nantilah. Okey. Kita pun tak hidup sebanyak 1000 bulan. Itu bermakna malam Lailatul Qadr ini sangat beruntung bagi orang yang melakukan ibadah, bagi orang yang Allah anugerahkan dia pada malam Lailatul Qadr itu. Okey, boleh faham Okey. Yang seterusnya adalah para malaikat turun mengatur segala urusan pada malam Lailatul Qadr. Okey, malaikat apa yang turun pada malam Lailatul Qadr? Pada minggu lepas Ustaz dah baca dah. Iaitu semua malaikat bersama dengan malaikat ruh. Malaikat ruh adalah malaikat Jibril. Dia orang turun untuk apa? Untuk urusannya. Allah menyuruh dia menyuruhlah malaikat untuk turun di bumi untuk urusan-urusannya. Urusan apa yang malaikat buat? Memayungi, mendoakan orang-orang yang bangun pada malam Lailatul Qadr, beribadah pada malam Lailatul Qadr, mendoakan, memberi kesejahteraan. Okey. Itu adalah kelebihan dan keistimewaan malam Lailatul Qadr. Sangat istimewanya bagi orang yang Allah anugerahkan dia malam Lailatul Qadr. Okey. Kita teruskan, iaitu pengajaran daripada surah Al-Qadr. Okey. Pada muka surat 170 bahagian bawah. Okey, pengajaran surah Al-Qadr maksudnya apa yang kita dapat daripada surah Al-Qadr tersebut. Okey, kita tengok yang pertama. Kita hendaklah berusaha dan berdoa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadr. Kita kena usaha. Usaha, kita dah tahu malam Lailatul Qadr turunnya pada 10 malam terakhir. Kita cuba usaha untuk dapatkan macam mana. Kita buatlah amal ibadah daripada 10 malam tu. Malam ke-20 tu kita bangun tiap malam, bangun qiyamul lail sehinggalah habis puasa 30 Ramadan. Cuba usaha dan berdoa. Bukan saja usaha tapi kena berdoa juga. Ya Allah, anugerahkanlah aku malam Lailatul Qadr. Berdoa macam tu. InsyaAllah, kalau Allah nak kita Allah nak anugerahkan kita malam Lailatul Qadr, InsyaAllah Allah bagi. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, orang yang mendapat malam Lailatul Qadr adalah orang yang sangat beruntung. Sebab apa sangat beruntung? Okey,
Kerana orang yang dapat malam Lailatul Qadar ini, kerana apa dia beruntung? Kerana dia ialah siapa yang tak nak lebih baik daripada 1000 bulan, kan? Sampai turunnya malaikat mendoakan kesejahteraan orang yang beribadah pada malam tersebut, kan? Sangat-sangat beruntung bagi orang yang dapat malam Lailatul Qadar ini, kan? Okey. Sebab tu kita kena usaha dan berdoa supaya kita dapat malam Lailatul Qadar. Okey. Yang ketiga, kita dituntut memperbanyakkan solat, membaca Al-Quran dan berzikir pada malam Lailatul Qadar. Kita kena banyakkan solat. Solat apa sekalipun kita kena banyakkan solat sunat lah. Solat kamu nak solat apa ni, apa gini, solat qada pun tak apa. Kamu rasa kamu banyak tinggal solat fardu, kamu bangun tiap malam pada Ramadan untuk solat qada. Solat qada apa yang kamu tinggal lah, subuh ke zuhur ke, okey. Dan solat sunat jangan tinggal. Solat sunat antaranya qiyamul lail, solat sunat taubat, kan, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, solat sunat tahajud dan sebagainya. Banyak solat sunat yang kita boleh buat. Bukan sahaja solat, membaca Al-Quran pun. Kita ambil Al-Quran, ambil wudu, ambil Al-Quran, baca. Kat mana kita berhenti, kat mana kita berhenti sewaktu kita sebelum Ramadan, kita sambung. Ataupun baca daripada surah Al-Fatihah, khatamkan Al-Quran 30 juzuk, satu kitab Al-Quran. Cuba. Okey, tapi nak khatamkan Al-Quran bukan nak 10 malam terakhir baru nak daripada Al-Fatihah. Tak. Cuba daripada 1 Ramadan lagi, kan? Tapi malam Lailatul Qadar perbanyakkan kita baca Al-Quran. Mungkin pada 1 Ramadan sehingga 19 Ramadan kita baca mungkin 1 helai saja. Tapi malam 10 malam terakhir Ramadan, kamu bacalah 2 helai ke 3 helai ke, perbanyakkan. Okey. Dan berzikir jangan tinggal. Habis-habis Quran pun la ilaha illallah ataupun Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Okey. Perbanyakkan berzikir, mengingat Allah Ta'ala. Okey, itu pengajaran pengajaran yang ketiga. Okey, seterusnya yang keempat adalah kita hendaklah sentiasa bertaubat dan menghindari daripada melakukan dosa. Ialah kita ni banyak dosa. Manusia ni tak lari daripada dosa. Jadi bila bilanya ada malam yang sangat beruntung bagi kita, kita kena sentiasa bertaubat pada malam tersebut. Daripada 10 Ramadan terakhir, kita cuba bangun qiyamul lail, kita solat sunat taubat, kita minta ampun dekat Allah, apa-apa doa yang dosa yang kita buat, kita minta ampun supaya dosa-dosa kita yang kita buat dihapuskan oleh Allah, dan diampunkan. Okey, dan kita cuba untuk menghindari daripada melakukan dosa-dosa yang telah lalu. Orang yang bertaubat ni, okey, kita bertaubat, kita kena bukan sahaja solat sunat taubat, bukan kita nak minta maaf, minta ampun saja, kita kena hindarkan daripada dosa yang kita buat. Contoh, kita ni mencuri duit kawan, contoh. Lepas tu kita rasa bersalah, kita bertaubat. Lepas kita bertaubat, jangan cuba-cuba untuk buat lagi selepas itu. Kita cubalah untuk hindarkan daripada melakukan hal-hal tersebut, dosa-dosa tersebut. Okey, itu maksudnya kita cuba hendaklah sentiasa. Okey, dan yang terakhir pengajaran surah Al-Qadr, okey, iaitu bulan Ramadan penuh keberkatan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Ialah bulan Ramadan ini sangat-sangat
diberkati oleh Allah. Kerana apa? Kerana turunnya Al-Quran ketika itu, adanya malam Lailatul Qadr, kan? Sebab itu pada bulan Ramadan kita kena puasa bersungguh-sungguh. Kita cuba untuk melakukan ibadah, perbanyakkan ibadah ketika bulan Ramadan, terutamanya pada 10 malam terakhir. Kita cuba untuk dapatkan malam Lailatul Qadr. Okey, insya-Allah. Saya harapkan kamu fahamlah. Alhamdulillah kita dapat habis pun tentang surah Al-Qadr, kefahaman Al-Quran, surah Al-Qadr. Jadi insya-Allah Ustaz akan bagi sedikit latihan selepas ini. Kamu ikuti selepas ini dalam grup WhatsApp tahun 5. Okey, insya-Allah Ustaz akan terangkan, Ustaz akan bagilah sedikit aktiviti untuk kamu menulis. Okey, apa-apa yang kamu tak faham boleh kamu tanya Ustaz, ataupun boleh kamu mainkan semula video ini. Fokuskan betul-betul apa yang Ustaz cakap, apa yang Ustaz terangkan. Boleh? Okey. Setakat itu saja untuk hari ini. Bertemu lagi kita pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.